Tuan Yang Di-Pertua, aspek integriti merupakan satu aspek yang cukup penting, terutamanya dalam rangka pembentukan sesebuah kerajaan. Ianya bagi memastikan agar mereka yang diberikan amanah untuk mengemudikan pentadbiran negara adalah mereka yang bersih dan tidak ada rekod integriti yang buruk, terutamanya jenayah rasuah. Ya, Muhammad. Saya teruja Kota Baru. apabila belum start lagi, Judutung. Saya amat teruja Sebelum masuk topik lain. kenyataan awal yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun setelah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10, iaitu sebagaimana dilaporkan dalam berita harian pada 24 November tahun 2022, yang memetik Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian Pakatan Harapan dalam isu itu adalah jelas, iaitu tidak melantik mana-mana ahli parlimen yang didakwa di mahkamah. Dan disebut quotationnya, ada beberapa isu teras yang kita tidak boleh kompromi, iaitu tadbir urus baik, usaha anti rasuah dan juga kebebasan kehakiman. Saya juga ingin merujuk kepada beberapa pandangan yang diberikan dan dikeluarkan oleh rakan-rakan saya daripada pihak kerajaan. Saya minta laluan. Salah satunya, Terima kasih sahabat saya. Kita sama-sama penyokong Liverpool. You never walk alone. Saya tanya, berkenaan dengan isu integriti, apakah pendapat Yang Berhormat pendapat yang sama berkenaan pemberian sedekah kepada pengundi-pengundi semasa pilihan raya? itu isu tidak berkaitan di sini. Saya ingin memetik Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, satu kenyataan daripada rakan kita daripada pihak kerajaan. Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Gudang, pada satu kenyataannya, saya ada di sini kenyataan dia yang dilaporkan di dalam Malaysia Kini, yang mengatakan bahawa beliau menyeru Perdana Menteri, Ahli Parlimen Pasir Gudang menyeru Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melantik ahli parlimen yang menghadapi pertuduhan rasuah dalam kabinet. Ahli Parlimen PKR itu berkata dia berkempen dalam pilihan umum ke-15 berdasarkan dasar utama Pakatan Harapan untuk memerangi rasuah. Dan ini petikan dia, saya mohon Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya tidak melantik ahli-ahli parlimen yang ada kes mahkamah dalam pertuduhan rasuah dan pecah amanah menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan. Kriteria ini, kata ahli parlimen Pasir Gudang, hendaklah digunakan secara adil, sama ada tidak kira dari PH ataupun dari BN atau parti-parti gabungan politik lain yang berada di dalam kerajaan perpaduan. Dan kata-katanya yang saya minat, hapuskan rasuah, ini janji kita, ujar Pasir Gudang. Saya juga ingin memetik seorang lagi anggota pentadbiran yang juga saya hormati, seorang peguam, Ahli Parlimen Setiawangsa, yang dilaporkan dalam laporan yang sama mengatakan bahawa Ahli Parlimen Setiawangsa berkongsi pandangan yang sama dengan Pasir Gudang. Beliau berkata, quotation, quote, yang terbaik dan paling ideal, saya fikir tidak letakkan mereka yang ada kes mahkamah dalam kabinet supaya tidak timbul isu kelak selain rakyat sangat tekankan selepas PRU 14 lalu hingga kini adalah soal rasuah. Ini dia sebut, kita boleh katakan kes masih berjalan di mahkamah dan sebagainya. Tetapi bagi saya, kata Setiawangsa, seelok-eloknya kena whiter than white. Itu kata dia bila memegang amanah ini. Kata naik Presiden PKR itu. Namun demikian Tuan Yang Di-Pertua, malang seribu kali malang, keterujaan kepada pengesahan ataupun kata-kata Yang Amat Berhormat Tambun nampaknya meleset sama sekali apabila beliau telah membuat pelantikan dalam anggota pentadbirannya, melantik mereka yang bertaraf tertuduh di mahkamah, the accused in the court of law, untuk memasuki ataupun berada di dalam barisan kabinetnya. Ini merupakan satu perkara yang cukup berat. Saya nak sebut perkara ini sekejap, Ulu Terengganu. Jelutong. Ini perkara yang berlaku pada 16 hari bulan Januari tahun 2023, di mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Bagan Datuk, kesnya disebut di mahkamah.
pendakwa raya yang mengendalikan kes ini semasa introduce ataupun memperkenalkan kes yang mengatakan bahawa ni di kod dalam Malaysia kini, semasa sebutan kes pagi ini, Timbalan Pendakwa Raya Raja Rosella Raja Toran memaklumkan bahawa tertuduh atau lebih tepatnya TPM berada di kandang tertuduh. Ya Muhammad. Kenyataan daripada Ya Muhammad, daripada memandangkan seorang, jelutong timbalan disebut, Perdana boleh Menteri. boleh beri peluang untuk saya bahas. Dan di dalam artikel bahasa Inggeris mungkin Speaker, dia kata ini melanggar peraturan Dewan. Tidak akan diketahui di peringkat Timbalan antarabangsa. Speaker, 36/2. Dalam FMT, ya, dalam 36/2. The accused who is also a deputy prime minister. Standing order, is standing present order, in the dock. standing order. Saya menggunakan standing order 37. No, saya bangkitkan standing order 36/2. Saya bacakan. 37 tidak ada gangguan, Tidak ada larangan boleh diberikan. disebutkan Tuan apa-apa Yang perkara yang Aspek sedang dalam integriti timbangan mahkamah. cukup penting. Terutamanya ianya kadang-kadang akan meletakkan kedudukan Standing order. yang Duduklah jelutong. Okey, sekejap saya. Yang berhormat merupakan Kota Baru merupakan seorang peguam. Dah, Peguam. baca. Dan saya merujuk pada 36/2. 36 kata apa? Tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. saya tidak Berbahas. sebut merit. Tapi You jangan also rujuk lawyer. kepada perkara itu. Saya tidak menyebut merit case. Saya Dan menyebut Bagan apa Datuk yang belum berlaku. lagi dapati bersalah. Ini dilaporkan di dalam Malaysia kini. Ya. Bagan Datuk belum Dulu lagi dapati cakap lain, bersalah. sekarang cakap lain ya. Julutong. Okey. You are a lawyer. You are a lawyer. I know you very well. Okey. Win statement. You are a lawyer. Tuan Yang Dipertua, Julutong. saya ada 2 Okey. minit. A man is innocent until proven guilty. Okey, Saya juga. Duduk. Come on, must have some standards. Ya berhormat Tuan Yang Okey, Dipertua. silakan, teruskan. Atas dasar ini, Kota Baru lalu saya mengatakan bahawa Duduk, teruskan. keadaan yang berlaku ini iaitu mereka yang menjadi anggota penting pentadbiran dibenarkan memegang jawatan sedangkan mereka mempunyai kes mahkamah, meletakkan pegawai-pegawai perundangan dan kehakiman dalam keadaan yang amat sukar. Pendakwa raya prosecute the standing Speaker, Deputy Prime Minister. saya rujuk kembali Judge kepada peraturan is Dewan. hearing case involving standing Memang Deputy jelas Prime perkara Minister. ini melanggar peraturan Jadi atas Dewan. dasar itu, saya bagi pihak pembangkang, I am opposition. Saya pembangkang menyeru supaya kerajaan membuat satu ketetapan. Adakah boleh dibenar seorang anggota pentadbiran yang berada di ranking nombor 2 dibenarkan bertugas sedangkan beliau mempunyai kes di mahkamah. Saya ingin merujuk satu keadaan. Sekejap, Uzul Terengganu. Saya ingin merujuk satu petikan. Semasa Bagan Datuk mula-mula dituduh di mahkamah dalam tahun 2018, pemuda UMNO telah membuat satu kenyataan. Pemuda UMNO gesa Zahid cuti seketika. Ini gesaan pemuda di parti beliau sendiri. Ini menunjukkan bahawa apa yang dikatakan oleh Speaker, pemuda UMNO, saya menggunakan peraturan Dewan sekali lagi. pergerakan Berulang pemuda kali UMNO perkara hari ini ini diulangi. menggesa. Yang buat rolling speaker Isu bukan kes mahkamah. Datuk Jelutong Seri- bukan speaker. Okey. Tolong buat ruling, Tuan Speaker. Kalau Kota Baru saya bagi sebenarnya tambahan. Saya dengar apa Terima dia kasih. apa. Silakan. Pemuda UMNO mengatakan dalam kenyataannya, Kota Baru. pergerakan pemuda UMNO hari ini menggesa Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi mempertimbangkan untuk bercuti seketika daripada menjalankan tugas sebagai Presiden Parti sehingga kesnya selesai. Bagi pemuda, rehat menjalankan tugas bukan bererti beliau bersalah, tetapi beliau seharusnya diberi peluang untuk memfokuskan usaha membersihkan namanya di mahkamah dengan 45 tuduhan yang dihadapinya. Jadi dalam hal ini, pembangkang menggesa supaya kerajaan membuat ketetapan supaya Boleh sikit anggota pentadbiran yang mempunyai kes di dalam mahkamah mengambil cuti. Ini juga yang dikatakan kepada Yang Berhormat Bagan dulu oleh MCA Pulau Pinang supaya bercuti dulu sementara kesnya selesai. Kerana walaupun kita tahu, dan satu lagi perkara yang kita nak panduan daripada kerajaan,
anggota pentadbiran yang berhak mendapat outrider ataupun kawalan polis boleh menggunakan kawalan polis semasa pergi menghadiri mahkamah apabila beliau berhadapan dengan kes. Jadi dalam kes ini kita mengakui a person is innocent until proven guilty, tetapi keadilan perlu diberikan kepada prosecuting ataupun prosecution dan juga mahkamah supaya mahkamah dapat melaksanakan keadilan without fear or favor. Tanpa mereka takut dan gentar, mereka boleh melaksanakan tanggungjawab. A standing Prime Minister, Deputy Prime Minister facing the court case adalah keadaan yang tersalah arah kepada pegawai-pegawai kehakiman. Kota Oleh Baru. sebab itu saya menyeru supaya kerajaan mengambil ketetapan Baru. yang sebenar. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah memohon sumbangan derma pilihan raya untuk PRN Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya membantu kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.